RTM terus unggul, yang sahih di berita RTM. Berita perdana edisi Isnin 27 Disember 2021. Saya Fakil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. RM34 juta bantuan wang ihsan penduduk terjejas banjir mulai dibayar hari ini. JPA selaras usaha mobilisasi anggota perkhidmatan awam membantu kerja pembersihan dan kemanusiaan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Itu tadi visual yang di-Pertuan Agong melawat penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Cermin, Temerloh, Pahang. Rata-rata penduduk teruja dan terharu dengan keprihatinan Al-Sultan Abdullah mencemar duli melawat mereka. Dalam pada itu, bantuan wang ihsan BWI sebanyak RM1,000 kepada ketua isi rumah dan RM10,000 kepada waris mangsa bencana yang meninggal dunia telah disalurkan kepada kerajaan negeri. Bantuan tersebut diselaras Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB dengan kerjasama Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Zuki Ali berkata sehingga kini sebanyak RM34 juta telah diperuntukkan kerajaan untuk disalurkan kepada 34,000 KIR di negeri-negeri yang terjejas banjir. Jelas beliau, penyaluran BWI dilaksanakan melalui serahan tunai di PKOB, serahan tunai rumah ke rumah atau pemindahan tunai secara dalam talian. Ini bagi memudahkan urusan penyaluran BWI kepada mangsa dengan lebih efektif dan pantas. Pengesahan hanya perlu dibuat ketua komuniti yang dipertanggungjawab tanpa perlu mengisi borang permohonan. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Task Force Pengurusan Pasca Banjir dan Kesiapsiagaan menghadapi gelombang kedua bencana banjir di Putrajaya hari ini. Pembayaran mula dilakukan hari ini. Setiap kementerian, jabatan dan agensi kerajaan akan menerima kawasan terjejas banjir untuk dijadikan kawasan angkat. Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata pembahagian kawasan angkat terjejas banjir itu akan diselaraskan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. JPA turut menyelaras usaha mobilisasi anggota perkhidmatan awam bagi membantu kerja-kerja pembersihan dan kemanusiaan. Perkara itu diputuskan pada mesyuarat pertama Petugas Khas Pengurusan Pasca Banjir dan Kesiapsiagaan menghadapi gelombang kedua banjir hari ini. Mengenai pembersihan pasca banjir, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dipertanggungjawab mengatur gerak sinergi aset kerajaan dan keperluan aset daripada pihak swasta, badan bukan kerajaan NGO serta individu. Usaha itu dibantu secara langsung Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA, khususnya menerusi penyediaan stesen pemindahan sisa pepejal sementara yang dikenal pasti di kawasan terdekat dengan lokasi terjejas banjir secara transit. Polis Diraja Malaysia PDRM akan membantu memastikan kelancaran laluan jentera pembersihan untuk mempercepatkan penghantaran sisa pepejal pembersihan ke stesen yang ditetapkan.
Jumlah keseluruhan penduduk terjejas banjir setakat pukul 7 malam ini 21,746 orang daripada 6,614 keluarga. Jumlah itu menurun 827 orang lagi berbanding pukul 4.30 petang tadi. Berikut statistik jumlah penduduk yang ditempatkan di 143 pusat pemindahan sementara PPS di 5 negeri. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP memperuntukkan sebanyak RM1 juta untuk membeli barangan keperluan penduduk terjejas banjir di negeri itu. Malah bantuan turut disediakan kepada peniaga yang terjejas. Perinciannya kita terus sahaja bersama Rozi Hanis Abdul Rahman. Silakan Rozi. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Toto, selimut, makanan dan lampin pakai buang antara barang-barangan yang diagihkan oleh pihak MUIP kepada penduduk terjejas. Jadi untuk perkongsiannya, saya kini bersama dengan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal dan Operasi MUIP, Dr. Asmadi Abdul Rahman. Terima kasih kerana sudi bersama dengan RTM. Jadi mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit mengenai pengagihan barangan keperluan oleh kepada penduduk terjejas. Baik, untuk makluman bersama, alhamdulillah pihak Majlis Ugama Islam Pahang dengan titah daripada titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang telah titahkan supaya agihan zakat ini dilakukan kepada penduduk Pahang yang terlibat dengan musibah banjir ini. Jadi perkara tersebut telah dilaksanakan oleh Majlis Ugama dengan mengagihkan sebanyak RM1 juta untuk membantu masa-masa banjir. Dalam masa sama kita juga membantu kerajaan negeri Pahang. Keperluan-keperluan yang kita nampak tidak disediakan oleh pihak lain, kita membantu juga pihak JKM dan begitu juga dengan pakai lampin pakai buang untuk kanak-kanak, untuk wanita dewasa. Selain daripada itu, bantuan-bantuan makanan, orang kata makanan ready to eat yang boleh dimakan terus juga disediakan di pusat-pusat pemindahan sementara. Kos sekarang ni telah hampir, maknanya sekarang ni yang telah dibelanjakan hampir RM500,000 dan akan berterusan sehinggalah insya-Allah apabila banjir ini dah tamat dan masing-masing sudah dalam keadaan tenang, kita hentikan orang kata agihan tersebut. Terima kasihlah kepada pembayar zakat Pahang yang banyak menyumbang dan pastinya meringankan bebanan orang kata masa-masa banjir ini yang tergolong dalam asnaf al-gharimin untuk kita bantu. Dan seperti yang kita sedia maklum, Doktor, pastinya ramai di antara penduduk terjejas yang hilang mata pencarian berikutan premis perniagaan mereka dinaiki air. Jadi bagaimana mereka nak dapatkan bantuan daripada pihak MUIP? Baik. Bagi penduduk Pahang yang bekerja secara sendiri kan, yang menyebabkan punca pendapatan mereka terputus, mereka boleh mengisi borang-borang bantuan di pejabat MUIP yang berdekatan dengan daerah mereka untuk menerima bantuan yang sepatutnya, sama ada daripada sudut bantuan modal ataupun bantuan peralatan ataupun bantuan bulanan bertempoh sehinggalah perniagaan mereka kembali stabil kan, kembali okey, baru kita akan potong. Jadi insya-Allah kita bantu benda tu. Selain daripada tu kita juga membantu, insya-Allah kita akan bantu juga mana-mana institusi pondok yang turut, orang kata tak salah saya hampir 36 buah pondok yang memang turut dilanda banjir dan kita akan bantu juga. One off yang akan kita pertimbangkan, insya-Allah kita akan salurkan dalam masa terdekat. Begitu juga dengan masjid-masjid yang terkena banjir ini pun kita akan bantu. Tetapi kita salurkan melalui Jabatan Agama Islam Pahang supaya diselaraskan, sebab bantuan lain dapat juga daripada mungkin daripada kerajaan persekutuan dapat, jadi kita nak selaraskan sekali lah bagi kepada mereka dan mana-mana yang terlibat, sama ada kita kalau
sebahagian daripada mereka itu adalah penerima bantuan bulanan, memang kita boleh bagi terus. Contohnya yang sebelum ni tak sangka tiba-tiba dia susah. Yang tu dia perlu mengisi, maknanya datang ke pejabat yang berdekatan, dia ada borang untuk kita sihat-sihat, dan pun kita akan bantu usuhnya untuk sekolah yang nak buka ni. Kita akan segera bantu, insya-Allah. Baik, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Dan saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Kuantan Pahang. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Ya, Rozi di Pahang. Terima kasih. Aktiviti pembersihan terus dilaksanakan pelbagai pihak. Melalui 5.4 juta ringgit peruntukan darurat yang diumumkan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT semalam, kerja-kerja pembersihan, kutipan dan pelupusan sisa kepada 5 negeri yang terjejas banjir terus dipergiat. Hari ini sahaja 10 jentera digerakkan oleh KPKT melalui Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp bagi mengurus lebih 1,000 tan sampah sisa banjir di Hulu Langat, Selangor. Wartawan Siti Nurul Husna Bukhari ada laporannya. Baiklah, terima kasih Fatil dan juga Farhatul di studio. Saya Nurul Husna Bukhari sekali lagi berlintas langsung di kawasan Hulu Langat bagi menyaksikan sendiri proses pembersihan yang dibuat di kawasan ini. Luahan, rintihan serta aduan penduduk berkenaan dengan isu pembersihan telah pun diambil maklum pelbagai pihak. Namun kawasan yang terlibat adalah luas dan ia pastinya mengambil sedikit masa untuk memastikan bahawa proses pembersihan ini dapat dilakukan sewajarnya. Bersama dengan saya pada waktu ini ialah Cik Zaidi Tuah, iaitu Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Kawasan Ketua Operasi bagi SW Corp. Jadi terima kasih Cik Zaidi kerana bersama dengan RTM pada malam ini. Jadi kita nak tanya peranan SW Corp dalam membantu usaha membersihkan kawasan yang terjejas banjir. Ya, terima kasih. Yang pertama sekali untuk pengetahuan umum di luar sana, SW Corp adalah satu agensi badan berkanun di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam yang mentadbir dan menguruskan sisa pepejal di 7 negeri yang sedia ada yang menerima pakai Akta 672. Walau bagaimanapun di negeri Selangor ini, pihak SW Corp melalui Kementerian Perumahan akan cuba membantu sedaya upaya di kawasan yang terjejas kerana ini adalah keadaan yang darurat, dan kita cuba sedaya upaya pihak SW Corp untuk membersihkan kawasannya, terutamanya di kawasan Selangor, iaitu di kawasan Taman Seri Nanding dan kawasan sekitarnya. Okey, dan saya juga difahamkan dalam tempoh 5 hari ini lebih kurang 400 tan sampah telah pun berjaya dikeluarkan di kawasan Hulu Langat ini. Di belakang saya dan juga Encik Zaidi juga kita dapat lihat longgokan sampah yang dikumpul. Dari mana tu Encik? Okey, sampah-sampah yang kita kumpulkan di sini adalah daripada kawasan-kawasan pembersihan di Taman Seri Nanding dan juga kawasan sekitarnya. Tidak lupa juga kita bersihkan di kawasan hadapan jalan utama ke Taman Seri Nanding. Dan tapak pelupusan sementara di transit ini adalah akan dipindahkan ke tapak pelupusan di Semenyih di Sungai Lalang. Tapak pelupusan Sungai Lalang di Semenyih. Betul. Baiklah, dan kami yang melakukan tinjauan juga sempat mendapatkan reaksi daripada penduduk setempat berkenaan dengan usaha SW Corp dalam membantu membersihkan kawasan yang terjejas banjir pada waktu ini. Kita bersama dengan tetamu kita iaitu Encik Muhammad Afandi Abdul Rashid. Abang, jadi boleh komen sikit tak tentang usaha pembersihan yang dilakukan terutamanya di rumah abang? Alhamdulillah, saya bersyukur kepada pihak kerajaan under KPKT, SW Corp dan Alam Flora yang berusaha untuk membantu kawasan di sini, kawasan yang terlibat banjir dalam menguruskan sisa pepejal. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada mereka dengan usaha mereka, dengan segala kudrat mereka tanpa mengenal penalalah bersama dengan mangsa-mangsa banjir di sinilah. Dengan itu sekian laporan saya Nurul Husna Bukhari. Kita kembali bersama dengan Fatil dan Farhatul di studio. Silakan. Ya, Husna di Hulu Langat, Selangor. Terima kasih.
Lagi berita mengenai pengagihan bantuan wang ihsan RM1,000. Di Selangor, bantuan itu diberikan kepada penduduk terjejas yang masih ditempatkan di beberapa pusat pemindahan sementara PPS di Subang Jaya, Shah Alam dan Dengkil, turut menerima penduduk terjejas di Jelebu, Negeri Sembilan. Pengagihan bantuan diselaraskan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Majlis Keselamatan Negara MKN, Rela dan pejabat daerah di negeri-negeri terjejas banjir. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan bersiap sedia sekiranya berlaku gelombang kedua banjir di negeri itu. Walaupun keadaan banjir semakin reda, persiapan dilakukan bagi menghadapi sebarang bencana dalam tempoh terdekat. Kita bersama Nur Alia Ramli untuk perincian selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Assalamualaikum. Ketika ini saya bersiaran dari Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Kelantan. Seperti kita tahu, Kelantan diramal akan menerima banjir gelombang kedua bermula Khamis ini. Jadi ketika ini saya bersama pengarah JKM Negeri Encik Said Sidop bagi mendapatkan perincian terkini kesediaan JKM dan pakalah hadapan JKM Negeri ini bagi menghadapi jangkaan gelombang banjir kedua itu yang berkemungkinan akan lebih besar. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Mungkin Cik boleh terangkan kepada kami mengenai kesediaan anggota JKM untuk menghadapi gelombang kedua ni, Cik. Okey, untuk makluman kekitangan JKM seluruh Kelantan lah seramai 350 orang. Di mana kita sebenarnya dari awal tahun lagi telah pun mengadakan pelbagai mesyuarat dan kita juga mengadakan berbagai aktiviti lah, termasuklah kita buat simulasi banjir untuk persiapan kita di peringkat jabatan dan juga negeri lah. Dan untuk makluman juga bahawa kita pun telah pun menghantar barang-barang keperluan sebelum inilah ke semua pusat penghadapan. Kita ada 159 penghadapan yang ada di Kelantan dan untuk banjir yang sebelum ini pun kita dah gunakan sebahagian lah, tetapi memadai lagi lah untuk kita gunakan sekiranya berlaku banjir besar akan datang ni. Jadi walaupun sekiranya berlaku gelombang kedua banjir yang dijangka lebih besar ni, 159 pakalah hadapan tu boleh dikatakan masih mencukupi lah untuk menampung. Bermasa sekarang ni kita anggarkan masih mencukupi lagi kerana item kalau keseluruhan termasuk depo yang kita ada, kita lebih kurang 85,000 lagi lah item lah bakalan keperluan di pekalan hadapan dan juga di pusat pemindahan lah. Kerana untuk makluman daripada unjuran yang kita buat sebelum ini, Kelantan selepas 2014 hanya tahun 2016 sahaja jumlah mangsa meningkat, iaitu lebih kurang 40,000 dan selepas itu kita lihat bahawa jumlah itu semakin menurun dan pada tahun lalu pun hanya setakat 11,000 lebih sahaja. Jadi saya banggakan kalau misalnya banjir berlaku di Kelantan, stok yang kita simpan tu masih mencukupi lah untuk keperluan mangsa-mangsa yang mungkin terjejas dengan banjir. Jadi kalau dikatakan banjir akan lebih teruk pada gelombang kedua ini, adakah JKM akan memperuntukkan peruntukan tambahan atau macam mana tu? Okey, untuk pengurusan sekarang, kita dalam 2 tahun ini semua makan minum lah, khususnya kepada mangsa. Kita telah melantik lebih kurang 160 ketera yang berada di Kelantan untuk membekalkan makanan bermasak kepada semua PPS yang kita lantik. Dan sekiranya mungkin gelombang ini mungkin lebih besar, kita sebenarnya di peringkat negeri, kita boleh berbincang dengan kerajaan negeri untuk membuat pembelian darurat di bawah 173.2, di mana ini kita boleh membuat peralatan, membuat pembelian, contohnya beras dan sebagainya. Dan kalau perlu mungkin di bawah IP55 lah. Kerana sebelum ini pada tahun 2018 kita pernah juga membeli berdarurat lah. Dan alhamdulillah benda itu kita laksanakan sebaik mungkin lah. Dan di samping itu juga bahawa kita di Kelantan ini kita telah pun bekerjasama dengan pembekal besar lah, maksudnya supermarket seperti Giant ataupun Maidin. Mereka sentiasa bersedia lah untuk membantu kita sekiranya berlaku banjir besar lah. Baik, terima kasih Tuan atas perkongsian itu tadi. Baik, terima kasih. Saya kira itu saja perkongsian saya dari daerah Kelantan, dari negeri Kelantan untuk malam ini. Jadi kembali ke rakan tugas di studio untuk perkembangan selanjutnya. Terima kasih Noralia.
Baiklah, sebagai persediaan gelombang kedua banjir di Hulu Langat, Selangor, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menempatkan pasukan serta aset di beberapa kawasan di Sungai Gabai dan Sungai Lui. Kesediaan itu berdasarkan amaran awal yang diterima daripada Jabatan Meteorologi Malaysia yang menjangkakan hujan lebat di daerah itu sehingga Rabu ini. Sementara itu mengulas mengenai dakwaan kenaikan air sungai di beberapa kawasan Sungai Lui, Ketua Bomba Zon Hulu Langat Syahrin Yusmar Mat Yusof memaklumkan pihaknya telah membuat pemantauan di lokasi. Malaysia Negeri Selangor telah bertindak hadir ke lokasi bagi memastikan aduan yang tular di media sosial dipastikan tahap kesahihannya, dan setibanya jentera sampai di lokasi yang dikatakan, pemantauan telah dilakukan, didapati terdapat sedikit kenaikan air pada sungai di Batu 20 dan 21. Namun telah surut sepenuhnya. Walau bagaimanapun kita bertindak untuk bersedia di lokasi bagi menghadapi apa-apa panggilan kecemasan di kawasan ini. Lebih 1,000 penduduk di 6 buah kampung dekat Hulu Dungun, Terengganu perlu bersiap siaga menghadapi kemungkinan gelombang ketiga banjir. Ini susulan ramalan cuaca signifikan Met Malaysia yang menjangkakan daerah itu banjir pada 30 dan 31 Disember ini. Ketua Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Kolonel Pertahanan Awam Muhammad Rosman Abdullah berkata, 2,800 pegawai dan anggota kini bersiap sedia berdepan banjir. Aset logistik milik jabatan itu juga mencukupi dan bersedia untuk digerakkan jika diperlukan di negeri-negeri Pantai Timur. 3 pusat pemindahan sementara turut disediakan untuk menempatkan 1,000 penduduk di kawasan yang dijangka berisiko. Lembaran Sungai Dungun akan meningkat melebihi paras bahaya, dan dijangkakan 6 kampung di sekitar sungai tersebut dijangka terjejas sekiranya air sungai tersebut naik melepasi paras bahaya. Kampung-kampung tersebut adalah Kampung Pasir Raja, Kampung Syukur, Kampung Jonggok Batu, Kampung Minda, Kampung Jerangau dan satu lagi Kampung Kuala Jengal. Saya menyeru kepada penduduk yang berada berhampiran sungai tersebut agar menjauhi kawasan banjir. Sentiasa perhatikan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka ni leka. Banjir di seluruh negara mengorbankan 48 individu setakat ini, manakala 5 lagi masih hilang. Kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Akhir Sani Abdullah Sani memaklumkan Selangor tertinggi dengan jumlah mangsa kekal 25 orang. 17 daripadanya lelaki, manakala 8 lagi wanita. Pahang pula merekodkan 20 mangsa, masing-masing 14 lelaki, 4 wanita dan 2 kanak-kanak. Di Kelantan, 3 individu terkorban melibatkan 2 lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melawat penduduk terjejas banjir di Temerloh Pahang pagi tadi. Keberangkatan baginda diiringi 2 ananda iaitu pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah dan Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah. Pada lawatan berkenaan, Sri Paduka menyantuni 383 individu daripada 146 keluarga terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Cermin. Mereka merupakan penduduk dari Kampung Mambang Berulang, Kampung Catin, Kampung Serdang dan Kampung Sungai Dingin. Al-Sultan Abdullah turut mengurniakan sumbangan dan berharap mereka dapat memanfaatkannya sebaik mungkin, terutama bagi membaiki kediaman yang rosak. Temerloh antara daerah paling teruk terjejas banjir di Pahang. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang giat menjalankan kerja baik pulih struktur komunikasi yang terjejas perkhidmatannya. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, setakat 10 pagi tadi terdapat 367 struktur komunikasi yang terjejas akibat banjir di negeri Selangor. Daripada jumlah itu, sebanyak 305 struktur komunikasi telah dipulihkan, manakala baki yang lain akan
kembali beroperasi dalam masa terdekat. Di kawasan Tandum, Sepang pula, 56 daripada 68 struktur komunikasi yang terjejas telah berjaya dipulihkan. Proses membaik pulih ini agak cepat kecuali di kawasan yang bekalan elektrik belum dipulihkan atau terputus kita punya gentian optik. Itu makan masa panjang sikit. Tapi yang lain saya berpuas hati dengan proses pemulihan prasarana komunikasi setakat ini. Kecuali di beberapa kawasan sukar lah. Tapi di Selangor tak banyak kawasan yang sukar. Cuma banyak kawasan tenggelam lumpur, nampaknya kita terpaksa menukarkan keseluruhan set equipment. Itu makan belanja dan proses tempahan barang mungkin makan masa sikit. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Perdana. Pelbagai kisah suka duka mewarnai tahun 2021. Tidak terkecuali tragedi dan bencana. Ikuti imbasan disediakan Azizi Harun. Tirai 2021 dibuka dengan tragedi menyayat hati apabila 9 sekeluarga termasuk bayi 4 bulan lemas selepas pikap dinaiki terjunam ke dalam sungai Batang Lupa di jeti feri Triso di Betong, Sarawak. Kejadian berlaku semasa pacuan 4 roda dinaiki mengundur selepas kapasiti feri ketika itu penuh. Tanggal 22 Mac, struktur binaan Lebuh Raya Sungai Besi Ulu Kelang SUKE di Persiaran Alam Damai Ceras runtuh. 3 buruh binaan maut, seorang pemandu yang kebetulan berada di situ cedera dan beberapa kenderaan rosak. Pengangkutan awam turut mencatat titik hitam apabila tren transit aliran ringan LRT bertembung sesama sendiri 24 Mei lalu. 47 daripada 213 penumpang yang berada dalam tren parah dan 166 lagi cedera ringan. Tanggal 18 November, sebuah pesawat Hawk 108 Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM terhempas di Pangkalan Udara Butterworth. Tragedi mengorbankan juruterbang Kapten Muhammad Effendi Bustami sementara Major Muhammad Faris Omar terselamat. 6 maut dalam bencana kepala air di Yan Kedah 18 Ogos lalu. Lebih 2,000 penduduk turut terjejas selain mengakibatkan kemusnahan harta benda yang teruk. 3 termasuk bayi 8 bulan maut dalam kejadian tanah runtuh di Penampang, Sabah 15 September lalu. Selang 3 hari kemudian, satu lagi tanah runtuh berlaku di Kemensah Heights, Selangor mengakibatkan 19 rumah didiami 28 keluarga terjejas teruk. Tanah runtuh turut berlaku di Seksyen 27 Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands dan mengorbankan nyawa 2 mangsa. 15 Disember, sebuah bot membawa 60 pendatang asing tanpa izin parti karam di perairan Tanjung Balau, Johor. 21 parti daripada mereka terselamat, 10 terkorban, manakala nasib 29 yang hilang tidak diketahui. Hujan lebat yang turun selama beberapa jam di Lembah Kelang 18 Disember lalu mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Bencana sama turut berlaku di negeri Pahang dan Kelantan. Shah Alam dan daerah Hulu Langat menjadi antara lokasi paling terjejas. Hampir 50 nyawa terkorban dalam insiden terbaru. Tibalah kita untuk perkembangan sukan malam ini. Bersama Syairul Islam, silakan. Baik.
Irfan sasar pentas lebih tinggi. Thailand singkir Vietnam di Piala AFF Suzuki 2020. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syarul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Saudara, sukan menjadi penghubung rakyat Malaysia tidak kira di mana kita berada. Kemenangan yang dicapai para atlet menjadi hadiah terbaik buat seluruh rakyat dan diraikan dengan penuh kegembiraan. Kita bersama wartawan Farah Huda Sahiran untuk siri 2 imbasan 2021 pencapaian Sukan Melaka. Sesuai dengan nama Melaka, negeri bersejarah, rakyatnya juga tidak pernah berhenti mencipta sejarah baru. Antaranya pasangan beregu badminton Aaron Chia dan pasangannya So Hu Yik yang merangkul pingat gangsa di Tamasya Olimpik Tokyo 2020. Pencapaian itu bukan sahaja membanggakan Malaysia, malah nama Aaron turut meniti di bibir rakyat Melaka yang gembira dengan kejayaan tersebut. Kerjaya saya memang ada banyak major tournament juga seperti macam Asian Game, ada Commonwealth Game, semua ada lagi World Championship. Ada banyak tournament yang saya harap saya boleh buat yang terbaik untuk menang medal for myself, for my country. So harap next year saya boleh buat yang lagi baiklah. Depends on this year. Yeah. Aaron turut berharap agar lebih ramai atlet muda di Melaka bersungguh-sungguh dalam apa juga sukan agar dapat membanggakan negeri dan negara ini di peringkat antarabangsa. Selain badminton, sukan bola sepak menerusi skuad Melaka United FC hampir mencipta sejarah baru dalam aksi Piala Malaysia tahun ini. Berjaya kembali menjejakkan kaki ke pusingan separuh akhir dalam tempoh 38 tahun, ia bukan sahaja membanggakan penyokong, malah memberi 1000 harapan agar mereka mampu melangkah ke final pada aksi Piala Malaysia musim depan. Menurut bekas pemain kebangsaan Ramli Junaid, skuad hijau putih itu perlu meningkatkan momentum mereka selain perlu menyediakan pemain terbaik sekiranya ingin mencipta sejarah baru dalam arena bola sepak Melaka. Kebanyakan pemain kita ni peringkat-peringkat ada yang umur dah matured kan. Ada yang masih nak berkecimpung bersama dengan pasukan profesional. Jadi saya harap tahun yang akan datang harap MUFC kena cari pemain-pemain yang betul-betul berkualiti lah. Supaya kalau kita nak berjaya tahun 2022 kena carilah pemain-pemain yang betul-betul yang nak ikhlas bermain bola sepak di Melaka ni. Hati tu, sebab kata zaman saya dulu memanglah hati kena ikhlas. Tak ada ragu-ragu nak main. Okey, walaupun hanya 4 sukan yang saya paparkan untuk imbasan 2021 pencapaian Sukan Negeri Melaka, namun ketahuilah sebenarnya pelbagai sukan telah pun mencapai kejayaan untuk tahun ini. Dan semoga tahun 2022 memberi peluang buat para atlet untuk mencipta sejarah baru demi membanggakan Melaka dan Malaysia. Farah Huda Sahiran, Berita RTM. Jaguh lempar cakra negara Muhammad Irfan Syamsuddin kini mengidam untuk menggenggam pingat sulung Sukan Asia di Hangzhou, China tahun depan. Jelasnya sudah tiba masa untuk menempah di pentas lebih tinggi setelah menguasai tamasya Sukan C. Biarpun menjadi Sukan Asia sebagai misi utamanya tahun depan, atlet dari Negeri Sembilan itu memaklumkan tetap mahu mempertahankan emas Sukan C pada tamasya seterusnya di Hanoi, Vietnam Mei depan. Sementara itu, pemegang rekod kebangsaan dengan catatan 62.55 meter itu turut menggesa Kesatuan Olahraga Malaysia KOM untuk gigih mencari dana daripada syarikat besar demi membantu kelangsungan atlet. Irfan juga berharap agar KOM dan Majlis Sukan Negara MSN dapat mencapai kata sepakat untuk membantunya kembali ke pangkuan jurulatih lamanya
František Petrovic selepas kontrak pengendali itu ditamatkan pada 2019. Penyerang skuad kebangsaan Syafiq Ahmad kembali beraksi bersama Kedah Darul Aman KDA FC bagi musim depan. Ia diumumkan kelab tersebut menerusi satu kenyataan di laman media sosial rasminya. Selepas 4 tahun bersama Johor Darul Takzim JDT, kemasukan semula Syafiq dilihat bakal memberi suntikan positif di bahagian serangan skuad hijau kuning yang akan beraksi di pentas Piala AFC. Menurut kenyataan itu, usaha membawa pulang Syafiq Ahmad ke pangkuan Kedah adalah mustahil tanpa perkenan pemilik JDT FC Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, yang membenarkan Syafiq dipinjamkan selama setahun kepada pasukan KDA FC. Syafiq yang berasal dari Sungai Ara Pulau Pinang ini bukanlah nama yang asing dalam kalangan peminat sukan Kedah. Dia memulakan karier bola sepaknya bersama skuad Piala Presiden Kedah bermula tahun 2013. Syafiq kemudian berjaya menembusi skuad senior pada tahun 2015 sebelum meninggalkan Kedah pada tahun 2017 untuk menyertai JDT. Penglibatan Perlis United PUFC dalam saingan Liga M3 dan Piala Presiden 2022 disifatkan sebagai lembaran baru buat bola sepak di negeri tersebut selepas dilanda badai beberapa tahun lalu. Perlis sebelum ini lenyap daripada peta bola sepak Liga Malaysia pada penghujung Februari 2019. Ini selepas ahli Lembaga Pengarah Malaysian Football League MFL mendapati sumber pendapatan Persatuan Bola Sepak Perlis PFA ketika itu termasuk daripada penajaan tidak mencukupi untuk menguruskan pasukan. Hal itu menyebabkan Perlis hanya sempat beraksi dalam 3 perlawanan sebelum hilang daripada radar bola sepak negara sehingga hari ini. Namun begitu, PUFC bukanlah pasukan menggantikan skuad utama tetapi hanya sebagai badan gabungan PFA. Perkembangan itu sedikit sebanyak pastinya dapat mengukirkan sedikit senyuman buat peminat setia bola sepak di negeri tersebut. Presiden PFA, Zamri Ibrahim, kini sudah sedia memberikan bantuan sewajarnya buat PUFC untuk membina perubahan awal ke arah kebangkitan semula sukan bola sepak Perlis. Kualiti skrim atau latihan simulasi pasukan PUBG Mobile tempatan yang dikenali sebagai SSS mula mendapat perhatian pihak luar. Pengurus pasukan Secret P. Parthiban memaklumkan bermula Januari tahun depan pasukan daripada Liga Peacekeeper Elite PEL China akan turut serta dalam latihan simulasi berkenaan. Menurut Parthiban, pihaknya bekerjasama dengan Scrim Lab dan PEL untuk menguruskan latihan simulasi yang dikategorikan Scrim Tier 1. 8 pasukan daripada Liga Asia Tenggara diberi peluang berlatih bersama 8 pasukan dari PEL seperti Nova Esport, 628, 4AM dan banyak lagi. Apa yang kita boleh bagi kepada mereka adalah, first of all, kau boleh improvekan gameplay. Kau boleh rasa, dia orang satu term, reflect Cina-Cina. Menunjukkan reflect tu laju lah. So mungkin mereka nak rasa sendiri tembakan parabol dan sebagainya. Kita kasih peluang tersebut. Yang kedua adalah, kalau main scrim ni dan mereka perform kalau, itu akan menyebabkan netizen semua akan rasa, wah, tim ni hebat. Sebab mereka boleh nombor 1 dekat scrim yang ada tim daripada China. Jelas Parthiban lagi, bagi menjaga kualiti SSS, hanya 2 pasukan terbaik daripada setiap Liga Asia Tenggara akan terpilih untuk bersaing selama 2 hari dengan 8 pasukan dari PEL. Latihan simulasi ini akan memberikan faedah kepada pasukan-pasukan yang bertanding bukan sahaja persiapan menghadapi Liga, tetapi juga untuk Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China. Beralih ke sukan badminton, Bandar Maharani BC BMBC berada dalam kelas tersendiri selepas merangkul gelaran juara Top Glove Purple League Pro-Am 2021. Mereka berjaya mengejutkan pilihan pertama Butterworth BC BWBC pada perlawanan akhir yang berlangsung di Kompleks Kejiranan Presin 11 Putrajaya. Biarpun tidak diletakkan selaku pasukan pilihan, BMBC nyata mendominasi perlawanan akhir bermula dengan beregu campuran Zachary Sia Yap Yi yang menundukkan pasangan Tan Yi Han Goh Jin Wei 10-11, 11-7, 11-7 dan 11-7. BMBC juga tidak berdepan masalah pada perlawanan kedua apabila perseorangan lelaki Tai Chuan Zi mudah menewaskan Samuel Lee 3-0, 11-7, 11-10, 11-7.
Kemenangan BMBC dimuktamadkan oleh bintang muda perseorangan wanita mereka Dania Sofia Zaidi yang mengejutkan lawannya Isabel Yao 11-8, 11-6, 11-10 sekaligus memastikan Bandar Maharani BC membawa pulang wang tunai berjumlah RM8,000. Mengulas kemenangan bermakna BMBC, jurulatih pasukan Wee Hock Leng akui bangga dengan prestasi barisan pemainnya. Semua player main dengan semangat yang paling bagus lah. Performance yang paling bagus lah. Kita pun tak sangka boleh menang dengan keputusan yang begitu bagus. Kita ingat boleh dapat tough fight dengan itu Butterworth BC lah. Saingan Purple League akan diteruskan bagi kategori junior yang akan bermula pada 8 hingga 9 Januari di Melaka, diikuti Kampar dan Ceras serta pusingan akhir pada 19 hingga 20 Januari. Piala AFF Suzuki 2020, Thailand mengesahkan tempat ke perlawanan akhir untuk bertemu Indonesia. Walaupun sekadar seri tanpa jaringan menentang Vietnam di separuh akhir kedua malam tadi, ia sudah memadai buat skuad Gajah Perang, susulan kemenangan 2-0 pada aksi pertama Khamis lepas. Vietnam selaku juara bertahan memberi amaran seawal minit keempat menerusi percubaan penyerang Nguyen Thian Linh. Peluang terbaik skuad Naga Emas pada separuh masa pertama hadir menerusi percubaan pada minit ke-43, namun tandukan pemain tengah Nguyen Huang Dak berpunca dari sepakan penjuru sedikit melewati tiang gol lawan. Thailand bagaimanapun hampir memecah kebuntuan gol pada hujung masa tambahan babak pertama, namun rempatan Teraton Bun Matan berjaya diselamatkan. Di babak kedua, Vietnam yang membuat beberapa pertukaran pemain terus buntu menembusi benteng pertahanan Thailand. Pada minit ke-66, penyerang Van Van Dijk berjaya mencuri ruang untuk melepaskan rempatan, namun diselamatkan penjaga gol Thailand. Kedudukan 0-0 itu kekal sehingga whistle penamat sekaligus menyaksikan Thailand berjaya menembus kekecewaan gagal mara ke final pada edisi 2018 selepas tewas di tangan Malaysia. Saudara, edisi Sukan 27 Disember 2021 berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Kita kembali bersama rakan penyampai Fatul, silakan. Sepanjang tahun ini, lebih 10 kes mahkamah menjadi tumpuan melibatkan kes rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram puluhan juta ringgit. Antaranya perbicaraan kes berprofil tinggi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak melibatkan skandal SRC International Sdn Bhd. Ikuti laporan imbasan mahkamah 2021 bersama Amirul Aizat Muhammad Syafiee dan Amirul Syafiq Abdul Ghani. Pada 8 Disember, Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak yang disabit hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit atas kesalahan seleweng 42 juta ringgit dana SRC. Bagaimanapun, pelaksanaan hukuman penjara dan denda ditangguhkan sementara menunggu rayuan di Mahkamah Persekutuan. Februari lalu, isterinya Datin Sri Rosmah Mansor diperintah bela diri atas tuduhan rasuah berhubung projek tenaga solar sekolah luar bandar di Sarawak. Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor dibebas dan dilepaskan Mahkamah Rayuan atas tuduhan menerima rasuah 2 juta ringgit. Tertuduh atas kapasitinya sebagai Menteri Wilayah Persekutuan didakwa menerima 2 juta ringgit daripada pengarah aset kaya mas Sdn Bhd Tan Sri Chai Kin Kong. Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan dilepas dan dibebaskan Mahkamah Tinggi atas 2 tuduhan selepas membayar kompaun 1.1 juta ringgit. Beliau sebelum itu didakwa gagal mengisytiharkan 2 juta ringgit yang diterima daripada Datuk Seri Najib Tun Razak kepada LHDN dan memberi penyataan palsu kepada SPRM. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng, didakwa menggunakan kedudukannya untuk menerima suapan 3.3 juta ringgit bagi pelaksanaan projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang.
Guan Eng turut didakwa atas 2 tuduhan melupuskan 2 lot tanah milik kerajaan negeri bernilai lebih 209 juta ringgit kepada syarikat pemaju berkaitan projek terbabit. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, bekas Menteri Belia dan Sukan, pula didakwa atas tuduhan pecah amanah, salah guna wang sumbangan dan pengubahan wang haram. Ahli Parlimen Muar itu diikat jamin RM330,000 dengan seorang penjamin bagi setiap tuduhan selain menyerahkan pasport antarabangsa ke mahkamah serta melaporkan diri ke pejabat SPRM terdekat. 9 Februari, 2 pengarah dan pengurus syarikat LY Frozen Food Sendian Berhad didakwa atas 21 tuduhan memiliki, menawarkan dan menggunakan logo halal palsu serta tiada kelulusan membekalkan daging sejuk beku. Syarikat itu turut didakwa di Mahkamah Seksyen atas 4 pertuduhan memiliki dan bersubahat memiliki barangan larangan produk sejuk beku. Manakala pada 13 Disember, 3 tertuduh dari syarikat yang sama didakwa di Mahkamah Seksyen Johor Bahru atas 16 tuduhan pengubahan wang haram membabitkan nilai 13.28 juta ringgit. Tanggal 2 November, 18 penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia didapati bersalah membunuh, bersubahat membunuh dan mencederakan rakan sekampus Zulfarhan Osman Zulkarnain. 6 didapati bersalah membunuh tanpa niat, manakala 12 lagi didapati sengaja menyebabkan kecederaan terhadap mangsa. Amirul Syafiq Abdul Ghani, Amirul Aizat Muhammad Syafi'i, Berita RTM. Pemantauan di tapak Jalan Palimbayan Indah Kampung Sungai Penchala menunjukkan masih berlaku pergerakan kecil dan kawasan diklasifikasikan masih belum stabil. Justru itu, pihak berkuasa tempatan tidak membenarkan mana-mana individu memasuki kawasan berkenaan dan penduduk terjejas dilihat masih berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Penchala. Wartawan Ravin Sanmugam punya perinciannya. 19 Disember lalu, 285 penduduk di sekitar kawasan ini terjejas akibat kejadian tanah runtuh yang melibatkan 94 unit rumah. 24 unit daripadanya telah musnah sepenuhnya. Menurut penduduk yang ditemui, Nurazwani Muhammad Jamin, insiden tanah runtuh itu merupakan kejadian pertama sejak 36 tahun menetap di lokasi tersebut. Keadaan itu telah memusnahkan kediamannya dalam sekelip mata. Berkongsi detik cemas yang dilaluinya dengan jeritan ibu meminta tolong akibat tertimbus tidak dapat dilupakan. Rumah saya nampak benda yang kat rumah tu meletup, benda tu tolak semua, hempas dinding yang ke dapur sebelah sana. Lepas tu dengarlah bunyi gas. Dan pada masa yang sama saya dengar juga mak menjerit cakap sakit. Dada sakit, tak boleh nak nafas, kaki berat, ada barang himpit. Lepas tu tak lama lepas tu pegawai bomba dengan APM datang, tanya dekat saya berapa lagi ada mangsa kat dalam untuk nak pastikan untuk bawa keluar. Lepas tu dah tanya-tanya semua. Diorang lah yang tolong keluarkan mak saya, bomba dengan APM tu lah yang tolong keluarkan mak saya. Saya dapatlah kiranya bantu untuk kami duduk sebab sementara ni kami tak ada rumah. Ini sekolah hanya sementara. Kalau dia dapat rumah pun okeylah, dapat. Yang penting nyawa-nyawa anak saya, anak bini saya selamat. Hanya keluar pun dapat baju selai dengan seluar selai. Memang diarahkan keluar dengan segera. Kain kerja saya, kasut kerja semua dekat rumah, memang tak dapat nak ambil. Transport pun sama dekat rumah juga, memang tak dapat nak ambil. Jadi nak pergi kerja ni terkandas sikit lah. Walaupun sukar melupakan kejadian tersebut, penduduk terjejas berharap mampu membina semula kediaman untuk mereka sekeluarga. Terdahulu, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG turut memaklumkan 46 lokasi tanah runtuh dilaporkan di Selangor dan Kuala Lumpur dengan 9 daripadanya dikategorikan pada tahap kritikal.
Setakat petang tadi, 137 mangsa tanah runtuh melibatkan 46 keluarga telah ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Penchala, Damansara. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Video pentas konsert dangdut runtuh akibat terlebih orang di atasnya tular di laman sosial Indonesia. Pada mulanya, konsert dangdut ini dilihat berlangsung seperti biasa. Seorang lelaki kemudiannya naik ke pentas untuk menari, disusuli beberapa lelaki lain tidak lama selepas itu. Ini diikuti beberapa lelaki lagi yang akhirnya menyebabkan pentas itu tidak mampu menampung beban dan runtuh di bahagian tengah. Ini pula video budak perempuan bersilat pada majlis perkahwinan. Ketangkasannya bersilat membuat ramai terpegun. Lebih menarik, dia hanya memakai baju kurung. Video yang dikongsi Aida Sofia di TikTok ini berjaya meraih 1.1 juta tontonan dalam masa sehari selepas dimuat naik. Selain dilatih bertempur, anggota tentera darat turut diajar memasak. Kemahiran memasak dipamerkan mereka ketika membantu penduduk terjejas banjir di Kuantan, Pahang baru-baru ini. Tidak hanya berkhidmat menyelamatkan penduduk, anggota 4 company angkut kor perkhidmatan diraja turut menyediakan makanan dan membungkusnya secara gotong royong ala kenduri. Makanan itu kemudiannya diagihkan ke pusat-pusat pemindahan sementara dan dari rumah ke rumah. Ya, paparan itu menutup berita perdana edisi Isnin 27 Disember. Terus amalkan kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Teruskan berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan penduduk terjejas banjir. Yang sahih di Berita RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera.